Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini, insya-Allah saya akan cuba menjawab beberapa kekeliruan yang berlaku di kalangan masyarakat apabila tersebarnya video-video yang memburukkan ataupun memperlekehkan vaksin COVID-19 yang insya-Allah akan diberikan kepada rakyat Malaysia pada penghujung bulan ini. Jadi kekeliruan-kekeliruan yang telah dikeruhkan oleh pihak-pihak tertentu itu kadang-kala mempunyai sedikit sebanyak kesan kepada masyarakat, kesan keyakinan kepada masyarakat berkaitan vaksin yang insya-Allah akan diberikan kepada masyarakat bagi membendung gejala COVID-19 yang semakin mengganas akhir-akhir ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya agak sedih apabila ada sesetengah pihak yang cuba memperlekehkan ataupun cuba memperendahkan ataupun memperli Kementerian Kesihatan bersama dengan frontliner yang lain seperti bomba, polis dan askar itu sebagai tikus makmal, sebab mereka adalah golongan yang pertama yang akan diberi vaksin Pfizer ataupun namanya sekarang ni adalah Comirnaty dalam negara kita. Begitu hinanya pandangan mereka kepada frontliner dan juga begitu hinanya pandangan mereka kepada anggota KKM yang telah bersusah payah dan bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan dan menguruskan wabak ini sebaik mungkin. Saya juga sedih apabila data yang dikeluarkan, laporan yang diberikan dan laporan yang telah dikeluarkan oleh NPRA seperti mana yang saya sendiri pun telah membacanya, yang telah dikeluarkan oleh NPRA berkaitan dengan Comirnaty ini, seolah-olah mereka menganggap bahawa NPRA cuba menyembunyikan sesuatu, seolah-olah macam kerajaan ini nak melakukan kezaliman, nak membunuh rakyat kita ataupun nak supaya rakyat kita yang diberi vaksin ini supaya ada cacat dan sebagaimana seperti mana yang digambarkan oleh video yang telah disebarkan itu. Saya beri nasihat kepada mana-mana pihak ataupun individu ataupun mana-mana organisasi supaya kita berpeganglah kepada sains, kita berpeganglah kepada bukti yang benar, bukti yang sah, dan kita berpeganglah kepada golongan yang berautoriti dalam isu ini. NPRA ataupun National Pharmaceutical Regulatory Agency adalah satu-satunya badan yang berviewer, yang berautoriti dalam negara kita, yang menilai dan memerhati serta meneliti semua bahan-bahan ubat-ubatan yang masuk dalam negara kita demi menjaga keselamatan. Dan mereka juga melihat kepada keberkesanan yang terdapat di dalam bahan-bahan tersebut. Kesemua bahan yang terdapat dalam negara kita yang sekarang ini dalam senarai formulari kita lebih kurang dalam 1,700, semuanya mempunyai dan semuanya mesti melalui proses ini, iaitu proses NPRA akan menilai, meneliti laporan-laporan, kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang mengeluar itu, sama ada ia selamat, berkesan dan berkualiti digunakan. Adalah tidak munasabah dan mustahil bagi sebuah kerajaan yang berdaulat ini mengadakan sesuatu ingin memburukkan ataupun ingin mengancam ataupun ingin memusnahkan rakyatnya sendiri. Saya kira apa yang telah dikemukakan oleh kerajaan itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan kita pun ketahui bersama bahawa melalui kajian yang telah dijalankan dalam isu vaksin Comirnaty ini, ia adalah selamat, ia adalah berkesan. Seperti mana yang kita ketahui sekarang ini, seluruh dunia telah diberikan vaksin, lebih kurang 150 juta telah diberi, dan tidak ada pun mudarat yang besar berlaku. Ialah seperti mana yang diwawarkan oleh golongan yang menentang ini, dia selalu mewawarkan benda yang kecil. Kita tidak nafikan adanya kesan sampingan seperti
seperti bengkak di tempat suntikan, sakit, lenguh bahu, mungkin demam, pening kepala dan sebagainya. Itu adalah kesan-kesan yang ringan yang baik. Selepas daripada itu, tidak menafikan bahawa manfaat daripada vaksin COVID itu adalah untuk mencegah daripada diri kita dijangkiti oleh COVID yang lagi lebih bahaya. Begitu juga dengan apa yang telah disebut oleh beberapa video yang mengatakan bahawa NPRA sendiri pun mengakui, malah syarikat pengeluar sendiri pun mengakui bahawa sesiapa yang ambil ataupun cocok vaksin itu menyebabkan muka heruk dan sebagainya. Cuba lihat betul-betul apa yang dinyatakan di sini. Itu adalah semua AEFI ataupun adverse event selepas daripada pemberian vaksin dalam fasa kajian. Sebagai orang sains dan ahli perubatan, yang saya juga adalah pengkaji di peringkat klinik, apabila kita membaca leaflet yang telah dikeluarkan, ya kita faham apa yang berlaku. Sebab ianya adalah catatan-catatan yang telus yang telah dikeluarkan oleh syarikat pengeluar bahawa ini adalah yang berlaku dalam fasa kajian. Hatta kalau andai kata dalam fasa kajian itu berlakunya kematian, sekalipun akan dicatat di sini kematian berlaku. Malah ada sesetengah vaksin yang dalam fasa kajian selepas daripada cocok vaksin ditembak dan mati akibat ditembak juga dimasukkan ke dalam ini. Dan inilah yang boleh saya katakan bahawa apabila kita tidak membaca dengan betul dan memberi interpretasi yang negatif, kepada itu menyebabkan masyarakat akan makin keliru. Dan untuk maklumat ini saja juga bahawa apa yang berlaku ini adalah tidak lari daripada populasi yang berlaku. Kalau dalam populasi tidak diberi vaksin sekalipun, kejadian yang sama akan juga berlaku. Ini menunjukkan bahawa ia berlaku secara temporal relationship ataupun kita panggil kaitan secara tempo, kaitan secara bermasa ataupun dalam edah kajian berlaku itu dan dicatat dan dimasukkan. Itu adalah ketelusan. Sekali lagi saya sebut bahawa telus untuk memberitahu bahawa ini kemungkinan ataupun ini keberangkalian yang berlaku dalam fasa kajian. Dan apabila kita melihat sendiri apa yang telah diberikan di seluruh dunia buat masa sekarang ini, tidak ada pun sesuatu yang serius berlaku kecuali yang ringan tadi. Bengkak, sakit dan sebagainya, pening kepala dan sebagainya, dan ia akan terhapus selepas daripada itu. Dan kalau kita baca lagi daripada data-data yang dikeluarkan oleh syarikat pengeluar, kita dapati bahawa jumlah yang dikatakan herut muka itu lebih kurang 4 orang. Seorang selepas daripada cocok untuk dos yang pertama dan 3 lagi selepas daripada cocok dos yang kedua. Yang pertama kena pada hari ketiga dan 3 hari lepas tu baik. Yang kedua kena hari ke-9, 15 hari lepas tu baik. Yang ketiga kena hari ke-37, 20 hari lepas itu baik. Dan seorang lagi tu kena hari pada 30, lepas pada tu lebih kurang dalam 37 hari baik. Maksudnya dia akan pulih seperti sedia kala. Tidak mendatangkan satu keseriusan yang besar yang menyebabkan kita memandang negatif dan sebagainya ataupun menakut-nakutkan masyarakat dalam isu ini. Saya menyuruh kepada mana-mana pihak individu yang selalu memutarbelikkan fakta ini dan menakut-nakutkan masyarakat, terutama sekali golongan yang menentang, golongan anti-vaksin dan sebagainya, yang menentang pemberian vaksin ini, mungkin di atas motif-motif yang saya tidak pasti, motif-motif tertentu. Mereka cuba menakut-nakutkan masyarakat supaya tidak yakin dengan apa yang akan diberikan oleh pihak yang berwajib dalam isu ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.